tinggilah kursi ni. Allahu Akbar. Kita duduk bawah, kita duduk. Hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Walaupun tak ada orang masuk lagi, tak apa, saya bagi awal-awal. Bagi salam dulu. Dapat pahala. Kita tak ada. Semalam kita ada cerita pasal tok rambut aku orang kampung kan. Tak apa, tak kisah. Pasal pokok tomato ni kan. Ya, kan senang bila pakai roda, boleh tolak pokok tomato ni kan. Yang ada pintu ni kan, untuk gembur-gembur tanah ni kan. Yang ni semalam pun cerita. Ya, semalam pun cerita kita letak tepi. Yang ni kita tak buat lagi sebab kata kita tu patah. Astagfirullahaladzim. Hari tu kan kita ada bagi tahu yang kita tengah semai pokok kemboja. Pokok yang paling senang nak jaga. 2 minggu sekali korang siram air pun tak apa. Make sure tanah dia tak lembap sangat. Dia memang suka tanah ni, like nak bancuk, tak payah nak tanah-tanah organik, tak payah nak tanah apa yang ada kat rumah korang pun boleh. Tapi jangan batu tar sudahlah. Ataupun pasir pula semata-mata kan. Ya ni, dia dah jadi cantik kan pokok kemboja kita. Tada-da. Senang nak tanam pokok kemboja ni sebab pokok kemboja hanyalah daripada keratan. Kalau korang nampak pokok kemboja, alamak, tak nampak lah yang kat belakang tu, itu pokok induk kemboja saya. Sekejap daripada yang ni pokok kemboja yang warna merah merun pekat tu, yang ada bau macam sirap rose sirap rose atau vanilla tu lah, bau tu lah. Aduh, letak kat sini lah sebab dia cantik lah. Suka daun dia sihat kan. Dia memang perlukan sepenuh-penuhnya cahaya matahari. So, orang tak payah nak risau pasal nak beli shade ke apa benda ke. Yang tu pokok induk kita memang bila dia ni je, kita potong, kita buat anak. Kita potong, buat anak. Ya, dia banyak berbakti dah pokok ni. Lama gila dah. Dah banyak dah orang dapat pokok juga. Aku duk bagi pokok bulu kemboja je. Sebab pokok lain aku tak tahu nak bagi macam mana. Pokok lidah jin memang rumah saya daripada pokok lidah jin ni adalah baka daripada tahun 80-an. Tahun 80-an ni baka. So dah beranak pinak. Yang menjadi viral last year yang orang jual sampai beratus-ratus. Itu I understand. Rumah aku berlambat-lambat kalau aku jual dah kaya dah. Okay, tak apalah, tapi so senang nak tanam pokok kemboja ni sebab tengok kecil-kecil pun dia dah boleh tumbuh bunga. Janji make sure panas, air secukup rasa. Tak payahlah nak siram. Kalau korang tak boleh nak siram hiam lah. Pagi sekali, petang sekali tak boleh, tak apa. Seminggu sekali pun tak apa. 2 minggu sekali. Bukan 10% je. Diorang bekerja 200%. Memang all out. So waktu cuti diorang memang bersama keluarga ataupun memang nak tidur je. Memang nak rehat. Penat. So aku pun bagilah kawan. At least ada teman berkawan diorang. Bercakap dengan pokok. So, hari tu kita potong-potong, kita cucuk je kat mana-mana. Kita tak ada lah, masa tu kita tak ada banyak tanah. So, kalau korang tahu selalu kat pokok kemboja tu kan dia akan tumbuh macam ni kan. Korang potong, pekik. Dalam 30 cm, pecek. Korang potong daripada pangkal ni. Korang kira 1 meter, 2 meter tak payahlah. Anggaran je lah dalam 3 jengkal atau 2 jengkal. 2 jengkal setengah. Cucuk dekat mana-mana tanah yang boleh korang cucuk. Tapi ada setengah cara yang diorang akan, selepas diorang potong, diorang akan biarkan 2-3 hari. Sebab pokok ni bergetah, dia akan keluar susu getah. So diorang akan biarkan 2-3 hari dulu dekat bawah, jangan tempat panas, bawah rumah ke apa, bagi getah dia kering. Lepas tu baru cucuk kat mana-mana. Nanti dia akan tumbuh akar macam ni. Okey, kadang-kadang ada setengah pun tak tumbuh akar tau, tak nampak. Kadang-kadang dia tumbuh sebab kulit dia ni akan mengelupas tau. Mungkin dia
tumbuh kat belah dalam kot. Tapi daun dia tetap ada. Tak nampak akar tapi daun dia tetap ada. Masa korang potong tu, daun-daun yang lama tu korang buang lah. Tak payah, biar dia tumbuh tunas yang baru. Nanti dia akan tumbuh tunas yang baru. Tak ada masalah. So pokok ni sangat-sangat lah very strong. Pokok very understand tau pokok ni. Orang kata kalau orang yang tak kerti menanam pun, ada pokok very understand. Bagi semangat kat orang supaya tanamlah dia. Dia akan cuba tumbuh dengan segarnya. Seperti ini. Clever. Tak tahu dia jantan ke betina, tapi tak apa. Clever girl, semangat wajah. Letak kat luar je. Hidup segar, bugar daunnya. So, bila korang dah 2-3 hari, dah getah dia dah kering, korang cucuk je kat mana-mana pasu yang ada tanah ke, tak ada tanah ke, kat tepi longkang yang tanah dah boleh cucuk ke, cucuk je dulu. Kalau ada pasu, is better ada pasu. Kalau ada polybag, also better masuk dalam polybag, nanti senang nak transfer. Ataupun kalau dah tak nak transfer, korang siap-siap je beli pasu. Pasu 2 belah darat 2 belah ke, 3 belah darat 2 belah ke. Cahaya matahari dah keluar. Cahaya matahari dah keluar. Tadi aku rasa kat sini yang redup, tapi sekarang sini pula panas. Okay, tak apalah, whatever. We put here first. So, bagi siapa yang tak ada pasu, belilah polybag 2 belah darat 2 belah ke, atau 3 belah darat 3. 12 darat 12 just nice. 12 darat 12. 12 darat 12 Beli yang 12 darat 12, tak besar, tak kecil, just ngam-ngam soy. Sebelum transfer ke dalam pasu yang besar. Kenapa tak nak terus transfer kepada pasu yang besar? Nanti bila boleh je pasu besar, tapi nanti tanah banyaklah pakai. So kita buat kecil-kecil dulu. Ikut bajet. Tapi kalau kat rumah tu ada je yang tanah lapang tepi parit ke, tepi laman tu ada tanah, cucuk je terus. Lepas tu, aduh mak, nyamuk. Siang-siang masuk nyamuk kami. Syuk. Ini apa mana datang nyamuk ni? So, korang cucuk je kat tanah. InsyaAllah akan hidup. Ini pokok yang senang. Korang tak payah nak keluar bajet sangat. Bagi siapa yang tak ada bajet, lagi senang. Tapi bajet korang kena ada. Korang pergi kat laman-laman ataupun kat rumah siapa ke, mintalah izin kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, saya nak potong sikit hujung je, boleh ke saya nak cucuk kat rumah? Sebab pokok kemboja ni banyak cabang dia. Takkanlah pakcik tu dekuk ada 300 cabang, bukanlah satu cabang dia tak nak bagi kan. Kalau dia bagi tu sedekah tu, alhamdulillah, syukur kan. Rezeki bukan duit je tau. Pokok pun rezeki nak dia doakan kita. So, bila dah letak ni, ni polybag 12 darat 12. Lebih kurang sama, aku rasa 12 darat 12. Letak sedikit tanah, letak sedikit dalam suku tu. Suku tak payahlah, Allah terjatuh, tak payah lubang kau. Letaklah dalam had ni, letak had dalam ni dulu. Lepas tu hampa tak payah nak pakai baja pembalak kan. Aduh mak, kaki aku pakai. Tak payahlah pakai baja pembiakan akar ke apa, tak payah. Just put, cucuk inside dia ni. Tanah biasa atau tanah dah berbaja. Mafiza Malik, tak kisah. Okay, yang ni Kan Kak Farah cakap, pokok kemboja ni, okay, if you have a baja, can good. Tapi sebelum ada, dia tak tumbuh lagi macam ni, bila dah start macam ni, yes, you can put baja. Tapi kalau awak ada pokok, tanah berbaja je kat rumah, also can, boleh pakai. Tapi costing lah sikit, mahal. Sebab pokok ni tidaklah perlukan tanah berbaja sewaktu pembesaran permulaan pembesaran dia. Okey, bila dah besar, yes, you put the baja. Tapi itu je tanah yang ada, is good rezeki pokok tu. Hai Nurul 70. Nurul 70 ni kawan aku. Hai Nurul. So, tak kisah. Dia tanah merah, tanah hitam pun boleh, apa saja tanah yang ada kat rumah. Kalau korang rasa, tapi make sure dia bukannya tanah yang lembab, yang tanah menakung air. Sebab apa dia tak boleh tanah liat atau apa benda semata-mata tanah liat, you need to mix it. Okay, mix lah dengan batu ke apa benda ke. Sebab apa dia tidak boleh lembab, sebab nanti batang dia busuk. Okay, nanti dia busuk, bila dia busuk, tak boleh nak buat apa-apa dah.
Bila busuk habislah tu sebab pokok ni tak payah banyak pakai air. Itu sebab bila tanam kat kubur. Pokok kemboja, pokok kubur bagi kan. Orang Melayu bagi pokok kubur. Jangan ambil tu pokok kubur. Awal lah pokok kubur kan. Tak tahulah masing-masing punya pandangan lah Itu sebab kat kubur tak ada tanam, tak ada siram pun kan. Hidup segar. Tapi yang ni bukan ambil kat kubur tau. So jadi sebab saya nak pindahkan balik tu, sebab saya cabut balik lah. Kalau saya tak pindahkan balik sebab masa tu tak ada ruang. Banyak pula. Banyak tu kat belakang tu. 1, 2, 3. Tapi dah ada orang punya tau. Sebab dah janji. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 10 dah. Aku tak adalah masa tu banyak tanah pasu. Semua nak tanam, nak apa orang kata sekadar cucuk keratan tu. So aku cucuk dalam satu pasu tu sepenuh-penuh 10 batang, 12 batang pokok kemboja, keratan pokok kemboja. So dia sama je konsep dia macam tanam ubi kayu, tanam tebu, sama konsep. Tak heran pasal tanah ni. Janji ada tanah, dia kata dia memang tak lupa daratannya pokok. Janji aku bertanah. Cukuplah. Mak I call Norina. Ada apa soalan? Pokok tu ada bunga ke? Ada bunga dia. Mafiza boleh je type Google Kemboja Cina ataupun nama Allah, apa nama saintifik dia apa Afrigani apa pula, dah lupa dah pula. Raja Gani, aku dah lupa dah sebab mak tadi pun terus lupa apa benda nak cakap dah. So, bila dah tanam tu, lepas tanam tu kena siram air tau. Lepas tu kamu nak biar seminggu 2 minggu tak siram pun tak apa. Hebat tau pokok ni. Dah tanam. Aduh ya Allah. Lepas dah tanam tu, siram air. Lepas tu tak payah siram pun tak apa. Kena panas pun tak apa. Tak ada masalahnya. Ni hardcore yang pokok. Hebat tau. Dia ni tau kecil. Yang ni ada satu sayang nak buat. Walaupun dia tak bercabang. Tak apa, dah besar nanti kita potong-potong. Nanti dia bercabang lah. Tu dah nak tumbuh bunga dah. Bunga dah. Yang ini warna merah hati. Yang ini yang ada bau punya. Kalau tanam dalam pasu dia akan membesarkan. Yes, betul. Macam tu. Sampai pecah dah pasu aku. Dia akan membesar. Dan kalau dia terlalu, yang inilah air tu jatuh, terlalu banyak cabang dia, angin tolak, kalau tanam dalam pasu walaupun besar macam mana pun dia kuat. Dia akan pecah. Dia akan pecah pula. Dia akan membesar. Dia akan membesar. Tapi pokok kemboja ni dia punya tumbesaran dia tu mengambil masa. Dia ngam-ngam cabang sini dia lambat sikit. Dia macam bezanya macam orang rambut lurus cepat dia tumbuh nampak panjang kan. Orang rambut kerinting dia banyak kona. So tak sampai lagi kat destinasi bawah tu. Dia kona. Sama macam pokok kemboja juga. Lebih kurang macam tu juga konsep dia. See, can you see the akar dah keluar? Yang ni Farah buat bodoh je kat tepi tu. Kolam ikan kering yang dah tak ada ikan. Sebab kolam tu dia bukan sumbat. Apa panggil lah tak tahu. Dia punya circle air tu tak betul. So dia tak keluar. Entah letak lah tak tahu. Nanti dululah mana nak fikir. So dah letak suku. Kita letak ni. Kita letak tanah. Air tanam pokok yang senang-senang. Saya tak malas nak tanam pokok yang susah-susah, nanti sedih. Saya tak nak benda-benda tu. Kenapa pokok saya tak tumbuh? Kenapa pokok ni? So, siapa yang baru bercimpung untuk menanam pokok-pokok atau pokok sayur ke apa, para nasihat kepada korang
during korang nak semai pokok, sebelum korang nak semai ada biji benih, korang pergilah nursery mana-mana, belilah pokok yang dah siap tumbuh besar sikit, dalam RM10, RM5 tu, yang pokok terung ke apa. Bukan apa, sementara tu korang semai benih, sementara tu korang tengok tu untuk naikkan korang punya semangat. Pokok buah terung nampak lah, padahal bukan, memang korang bukan tanam daripada benih, tapi korang jaga dia. Dia ibarat macam tu, korang jaga dia, sementara tu korang semailah pokok lain. By the time pokok tu dah besar, sambil tu berbuah, tak adalah korang tertunggu-tunggu pokok benih ni 2-3 hari, 4 hari tak keluar-keluar lagi. Memanglah lambat. Dia tunggu sebulan 2 bulan baru besar. Kalau tunggu sebulan 2 bulan, korang pergi beli pokok apa, pokok terung ke, pokok bending, pokok tomato kat luar tepi jalan, pokok kat nursery tu, beli yang had RM10, RM15 tu, korang letak kat pasu ke apa. At least korang boleh siram hari-hari, sambil tu tengok benih korang. Tak payah nak tunggu benih kecil tu sampai 2 bulan, lepas tu nanti kan fresh. Susah, jangan. Dia buat yang mudah dulu, sambil tu buat yang susah-susah. Okey, faham? Jangan seksa diri sebab benda mudah. We need to work smart. Don't work hard, but you need to work smart. Alright. So macam ni kan, Farah duk tunggu yang ni nak bila lah nak berbunga ke apa benda. Sementara tu Farah tanam pokok lain. Sebab setiap pokok dia punya durasi masa tumbesaran dia lain-lain. Baja lain-lain, tak segala benda lain-lain. Sebab makpak dia lain-lain, tak sama. So tumbesaran dia of course lain-lain. Nanti dia dah siram air, tanah dia padat kan, tak ada masalah. Tapi let's say lah korang tanam besar sikit, tapi dekat tanah, kat tepi-tepi rumah ke, pacak pokok, pacak batang kayu sikit. Kalau tak nak pacak pun tak apa. Tapi kalau batang dia tak straight kan, kalau batang dia sengit, korang nak bagi dia straight, korang pacak. Tapi yang ini cantik, tak payah nak pacak-pacak dah. Memang kita potong tu, kita potong bagi straight betul. Masa kita letakkan dia tu, kita straightkan betul. So kalau kucing langgar, kita langgar kucing tu balik. Taklah. So inilah pokok kemboja. Ada lagi yang belakang, ada yang kat dalam pasu juga. Aku duk buat lah nak pokok. Tapi jadi cik tak boleh bagi kat orang lah. Ni dah ada orang dah, tak letak nama je. Tunggu diorang ni menuntut je. Ini pokok kemboja. Tada! Ini pokok kemboja. Ini pokok kemboja. Yang dekat luar tu saya tak tahu. Yang itu pun warna merah. Yang ini ada satu, tapi yang ini dalam pasu. Pasu tak boleh gerak tu. Bila pasu tak boleh gerak tu, yang licin tu. Kejap nak. Kita pusing. Nampak tu. Nampak tu. Nak pokok kemboja banyak. Dah tak tahu nak susun mana dah. Tak tahu nak susun mana dah. Dah penuh. Buat anak pokok je kerja aku. Mana nak letak dah? Letak kat sini dulu lah. Sekarang fikir kat mana nak letak dah. Sekarang tak dapat nak fikir dah. Nak siram air. Allah, jatuh pula. Tak apa. Jatuh pula pokoknya. Kejap nak. Jatuh, tak apa. Kita tanam lagi sekali. Pokok jatuh pula. Kita cucuk balik. Dia ibarat ada hobi yang murah tapi sebenarnya dia mahal. Ya. Allahu Akbar. Tumbang pokok ni. Dia tumbang tak apa, jangan sengit. Nanti dia sengit, dia tak cantik. So korang kalau nak pergi kubur ke, pergi kubur je lah, ambil kat kubur. Kalau nak ambil kat kubur pun minta lah izin kat tukang kubur tu.
Tak ada masalah pun. Tapi ni tak izin. Tapi tak izin kan panjang kita dia. Belakangku. Tanam pokok apa Kak Farah? Kemboja. Tanam pokok kemboja je. Okey, kita tunjukkan. Kita tanam pokok kemboja je. Okey, kita tunjukkan mana kalau nak tag benda ni. Oh my god, why I don't know. Oh no, cancel. Aku nak backkan kamera ni kat mana? Aku silau sebenarnya. Oh ni ha. Yang ini bila dah banyak dah dia punya daun. Dia dah banyak. Tapi yang ni tak ada bunga lagi. Semua dah tak ada bunga lagi. Semua belum berbunga lagi. Bersepah lah. Yang ini yang semalam kita duk buat tu. Sejuknya angin. Yang ini kita nak buat yang macam ni tapi tak jadi buat. Sebab kata kita patah. Kata pun boleh tercabut. Yang ni yang kita buat semalam. Untuk pokok tomato kita. Supaya tak ada masalah nak gaduh dengan kucing ke. Tapi kucing tak ada masalah lah kat sini. Tapi orang kata kucing luar kita tak tahu kan. Kita dah buat macam ni. Ni pintu untuk tanah nak masuk tangan untuk gembur-gembur. Kalau dah sudah, kalau tak buat tukar kerja, kita sangkut kat sini. Lepas tu kita gembur. Dah sudah. Kita tutup. Kucing tak boleh masuk. Nak ambil tomato ni macam mana? Kita dah ada buat dah tingkap dia. Boleh masuk. Ambil buah tomato. Kat atas pula nanti. Ambil buah tomato. Yang ni tak dapat nak buat lagi. Ini semua pokok kemboja, pokok lidah buaya. Ini pokok ni pokok suami kita masa first time dekat kubur. Sebab kita orang tukar pokok lain, pokok kita orang balik. Boleh. Yang tu pokok yang ini yang dah ada tower tu. Yang ni sampah. Yang ni sampah yang belum buang tu. Doktor. Bunga dia tu alamak tak nampak lah kat atas sangat. Macam mana aku nak tunjuk? Silau. Ini pokok bunga kertas aku yang berlambak-lambak dah penuh dah. Macam citung Hindustan dah rumah aku dah ni. Kalau siapa nak tengok. Alah tak nampak lah bunga dia atas sangat. Tinggi lah bunga. Where are you? Tak boleh, tak nampak. I'm so sorry. You guys can Google. Google je. Bunga dia aku tak nampak. Yang ni kita baru bercucuk tanam. Buat pokok talang kita. Kita banyak tanam pokok tomato sebab anak kita suka makan tomato. Diorang suka masak pasta with tomato banyak-banyak. Segala ikan pun dengan tomato, segala benda. Ini anak pokok kunyit kita lantak pi dulu. Okay. So begitulah caranya. Yang ini itulah sampah yang akan dibuang. So bagi siapa korang sekarang kan Kak jealous ni tengok akak rajin. La ilaha illallah, Ema apanya. Tengah ada masa sebab hari ni tak ada syuting. So kita ni. Okey. Bagi korang buka balik kat sini, masuk balik kat sini. Penat pula si pegang handphone je. Ya. Nak buat benda ni kita ada masuk dekat YouTube. Alah saja je kalau korang tak nak tengok YouTube aku tak apa, aku tak kisah pun. Yang benda ni sebenarnya aku buat YouTube. Akan datang siapa-siapa rindu-rindu kat aku ke apa benda tu, orang boleh tengok YouTube tu. Anak-anak kan. Tapi kerja kalau rindulah mama. Tengok YouTube. Mama ada kat dalam YouTube tu. Bagi korang yang Bunga Mawar Spa request to be your live video. Kenapa? Gila. Kejap dik, macam mana nak buat? Korang yang sakit-sakit tulang belakang, korang jangan hebat sangat. Buat masa sekarang memang korang sakit tulang belakang. Akan datang korang lepas umur 40, garanti akan sakit tulang belakang. Di masa itu, bulu orang tua dulu kan.
Memang betul. Lepas tak 40. Korang jangan cerita pasal yang lain Apa? Sekarang petang saya datang urut. Apa salam? Mana? Pokok tanah pun. Apa? Pokok. Ya. Tu Pokok telas. Mawar. Kat depan spa tu, kalau tak larat nak tolak-tolak pas-pas besar tu, pakai roda. Kita kena ingat, kita ni bukan muda lagi. Kat umur 40, segala tulang dia reshuffle balik. Everything bukan reshuffle kepada elok, okay? So korang beli yang roda, korang beli kat DIY je. Dua ni baru 20 lebih sekali kot. Tak silap aku lah 20 lebih. So bila nak panas panas, pokok aku panas, aku tolak sini. Sambil bersipoh pun boleh tolak pokok. Kau ada? Tak ada kan? Akak datang lepasan. Okey, datang. Korang kalau siapa-siapa yang rajin-rajin ataupun bertanya di manakah spa yang pusat kecantikan yang boleh beroperasi, you can go and DM Bunga Mawar Spa. Tanya dia punya SOP segala bendanya. Harga tengah murah you all. Tu yang aku datang tiap-tiap hari aku datang sebab umur. Lepas berkebun kena datang spa Apa dia? Yelah tapi lepas ambil dia. Akak datang lepas ambil dia. Oh sejuk. Nyanyi sikit nak dengar. Apa? Angin menderu. Dah. Sebab angin kan? Lagu ni Bajura terus. Angin menderu. Tengok pokok tomato ada pintu. You ada? You ingat spa ni ada pintu? So senang. Gembur-gembur masuk tangan, gembur-gembur, alam manja-manja pokok, hidup sihat-sihat ya, berbakti pada tanah, insyaAllah dia pun berbakti pada kita. Dah selesai buat kerja, sangkut balik. Tak sangkut sini ke, nak sangkut sini-sini lah. Brilliant idea. Pokok tau, dia dah berbunga, okay? Dia dah start berbunga. Lagi seminggu dia akan berbuah. Dah tinggi my tower, tomato tower, I boleh petik-petik ikut tingkap sini. Ada lubang yo. Adik kau kat mana? Nak tanyalah pokok-pokok air macam mana pula Siramlah pokok. Tak, bunga kertas tak payah. Bunga kertas air pun melambat tu macam cerita Bollywood. Pokok tomato boleh. Panas. Tapi siramlah juga. Tapi jangan siram dekat daun dia tau. Siram dekat tanah. Nanti luruh daun. Gimana? Tu tengah sihat lah tu, alhamdulillah lah. Letak baja dek, jangan lupa. Okay, bos. Belilah kat Shopee ke kat mana ke, lantaklah sekarang macam-macam baju ada. So one thing, lagi satu nak habak main ni. Korang bagi siapa yang buat penanaman organik. Okay. It's good. Yes, the tanah semua korang beli yang organik, betul. Tapi ada kebanyakannya tersilap dari segi benih. Tanah dah organik, dah betul tak ada siram, dah pakai spray-spray baju chemical. Pakailah Yakult telur lah, vitamin organik lah, fertilizer ni. Tetapi benih yang korang semai adalah benih yang daripada GMO. So sama je. So make sure bila korang beli benih, check description dia sama ada benih tu GMO atau tidak. So kalau tidak, so maknanya korang dapat pokok korang tanam daripada tanah organik, spray, everything, fertilizer pun organik, benih pun organik. So itu baru dikategorikan tanaman organik. Tapi kalau tanaman organik korang tetap menggunakan benih GMO, still dia akan membesar sebagai pokok tanaman GMO. GMO apa benda korang google. Tapi kan modified GMO. Apa? Taklah salah sebut ke, salah lagi satu maksud ke lain ni, apa dia? Tapi tangan sejuk. Tangan sejuk lain pokok hasilnya. Tak ada. Dia bukan pasal tangan sejuk, tangan panas. Apa yang tangan sejuk? Hello. Yang tangan sejuk dengan ni, adik. Wait. Tangan sejuk kau tahu apa? Kalau tangan sejuk tu mayat dia tak?
Tangan sejuk, Itulah. tangan sejuk. Itulah. Tangan sejuk mayat je. Tangan kita, aku ada, tapi apa? Pokoklah. Betul lah, apa yang tangan sejuk? Tak ada, insyaAllah boleh. Dia rajin tak rajin je sebab pasal kita juga. Kita waktu rajin, kita rajin. Nampak orang kata, tangan sejuk. Cuba time malas. Pokok mati lah, tak pi lah. Kejap lagi nanti kita 2-3 bulan nanti aku disambal balik lah pokok. Dia ikut mood. Oh gitu. Tapi cubaan tu memang tak jadilah Kak. Berapa kali dah buat? Kau tanam pokok apa? Kau tanam pokok ros. Kau tanam pokok yang manja-manja. Pokok 3 bulan. Pokok orkid. Pokok orkid sekadar kena baja je. Akak. Cuba tanam pokok-pokok hardcore. Kalau pokok digajin juga kau tanam mati, itu maknanya aku tahu pasal apa. Sebab pemalas. Dia memang tak payah siram pun, seminggu, 2 minggu tak siram pun tak apa, sebulan tak siram pun tak apa. Tapi kalau tak siram langsung, memanglah mati. Manusia kalau tak minum 3 hari pun dah usia dia akan berkurangan. Ini kan pokok. Akak, tapi bunga mawar tapi susah kan, tak? aku tak faham. Engkau taman kau sekarang kera kat spa tu pun nak pakai gardener Pemalas betul korang ni. Janganlah beritahu. Diam. Moranglah macam rahsia. Akak nak tanya, bunga mawar susah tak nak jaga? Susah. Kenapa? Korang kena rajin. Kena rajin potong, kena prunkan dia, kena rajin baja. Dia pokok kalau korang nak biarkan boleh je lah biar. Tapi dia bermusim jugalah. Tak tahulah nak kata. Korang kena rajin. Pokok bunga mawar kena rajin bercakap, kena rajin jaga, kena rajin. Dia kena teman tapi mesra. Oh, pokok ni kita kena cakap-cakap juga Dia macam kawan lah kita kena buat. So that dia hidup. Macam tu. Oh, okay. So arti kata lain, mawar is rare lah. Kau nak cakap pasal diri kau lah. Dah lah. Okay, bye-bye. Aku sama buat kerja. Berperang dengan kau. Nanti kerja aku dah selesai. Okay, bye. So guys, kena ingat siapa yang beli benih, siapa yang nak pasal tanaman organik, saya tidaklah kata saya 100% tanaman organik sebab hidroponik pun saya malas nak buat. Tak buat-buat, bukan tak payah buat, padahal pakai liquid baja A and B campur dengan air, dah settle, dah senang. Tak payah pun nak beli bekal-bekal hidroponik ni, tapi tak apa, untuk menjanakan ekonomi yang lain. Untuk orang lain, kita berkongsi rezeki. Bagi siapa yang tak mampu nak beli bekal-bekal plastik hidroponik itu, okay, korang boleh je pergi dekat Google online bahagian baja A and B untuk mixkan dengan air biasa, untuk letak benih dekat atas dia, lapikkan dia berjaring-jaring, itu adalah penanaman organik. Ataupun korang boleh beli dekat kedai RM2 pun ada jual baja yang AB tu, dia liquid tau, dia botol air. Bagi siapa yang rajin banyak lebih duit nak buat organik yang sapi yang dia bukan yang organik, tapi kolam ikan kat bawah, pokok kat atas, so dia berkongsi air. So dia daripada baja tai ikan lah pun boleh buat. Bagi siapa yang buat nak baja, nak get involved and still continue the apa ni orang kata organik ni penanaman, make sure benih ni daripada mana. Sebab sayang kalau tanah dah organik, baja dah organik, non-chemical everything, but the benih is still from the GMO punya benih, dia kurat 0 point. Dia kena make sure, kena check benih tu benih GMO atau tidak kalau bagi siapa yang mengamalkan pemakanan organik. Okey, itu saja. Saya nak tanam pokok tomato ni banyak-banyak dalam. Lupalah nak bagi tahu. Cara yang ini. Yang benda cara ni sebenarnya lama dah saya tengok dah tahun 70-an, tahun 90-an, tahun 80-an. Bukan tak nak pakai yang pacak-pacak tu. Sebab pacak-pacak tu nanti kan dia jatuh. So saya ada tengok Mas Saleh tu dulu pernah masa tu dia baru setahun ke 2 tahun. Saya memang ada buat kebun. So saya tengok memang suka tanam tomato, bukan tomato cherry juga. Tomato biasa pun juga. So ada Mas Saleh tu dia buat macam ni, tapi dia punya besar sikit lah. Sebab dia buat dekat laman. Tanah, saya buat kat dalam pasu. Kalau ikut pasu tengok keluasan lebar mulut dia besar mana. Kalau besar, besarlah jaring dia. So tapi make sure besar lah. So senang. Kalau kecil rugi.
kena beli pasu besar sikit. Lebar. Dia punya mulut lebar. So korang boleh tanam timun, korang boleh tanam kacang buncis dekat pakai ni. Tak payah pacak-pacak kayu yang 3, 4, 5 ataupun korang beli yang dekat online yang benda-benda yang ring tu. No ni. Just beli jaring ni saja. Lagi jimat, tahan lama dan dia lagi besar dan make sure cost yang ini okay, let's say lah kalau korang beli anak pokok yang dah siap lah, pokok tomato dah siap berapa ringgit? Maybe dalam RM10, I think dalam RM10. Tanah baja kalau beli yang bagi siapa yang bukannya buat dalam kuantiti yang banyak, kuantiti yang sikit sekadar, okay nak satu ni dah. Kalau satu ni, pasu yang ini let's say lah RM23. Tak. 19.9. Let's say lah RM28. Tanah RM4, RM32, 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 tanah hitam, campur sikit tanah merah atau tanah hitam, RM32, RM34. RM34 campur pupuk anak pupuk tomato selalu dalam RM10 dia tengok besar. RM34, RM44, RM44, jadi tak sampai RM10, tak sampai RM10. Okey. Kita lah kira cingkai lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Intan. Kita cincang untuk buat benda ni dengan pokok dia sekali, dengan semua-semua tak sampai RM60. Kos dia tak sampai RM60. Kos dia tak sampai RM60. So korang boleh tolak-tolak. Korang tak sakit dalam belakang. Tolak. Sambil tu, tanah ni boleh buat exercise. Okay, itu je lah nak bagi tahu. Alright. Kita dah tanam pokok kemboja. Itu pokok mangga saya tak berbuah lagi. Saya nak kena sunatkan pokok mangga tu. Dia tak nak berbuah pokok mangga purple. Edwin Mango, tak apa nama tau. Edwin Mango ni dia tak nak berbuah. So nanti kita nak buat sunatkan dia bagi dia berbuah. Mana tahu lepas 2-3 bulan dia berputik berbuah kan. Dan kita tak nak besar-besar. Kita nak pokok tu kecil-kecil. Ni pokok Edwin. Mangga yang warna purple tu. Kita dah tanam pokok kemboja. Kita dah tanam pokok tomato. You know what? Saya pun tidak selalu berjaya. Salah satu pokok yang saya tidak pernah berjaya tanam adalah pokok serai sebab saya tak ada ruang. Right. Bye. See you. Love me. Say that you love me. I nak buat kerja lain. Tentang saya nak kena ambil dia Farhana. Bye-bye. Assalamualaikum. Bebil Farah. Bebil.